Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. So, untuk hari ini kita akan sambung dengan bab 4 iaitu lukisan berskala. Tetapi kali ini kita akan masuk macam mana kamu nak menyelesaikan masalah yang melibatkan lukisan berskala. So, secara ulang kajinya seperti sebelum yang kita belajar adalah untuk lukisan berskala diberi dalam keadaan ataupun formulanya adalah nisbah lukisan, ukuran lukisan kepada objek. Yang mana dia juga kita boleh tulis dalam bentuk L kepada O ataupun dalam bentuk 1 kepada N. Ini yang kita belajar sebelum ni. Dan kita pun dah belajar macam ni kita nak tukarkan skala. Maksudnya kita nak cari ukuran lukisan ataupun ukuran objek berdasarkan skala yang beri menggunakan konsep darab silang. So hari ni kita akan nak gunakan semua yang kita dah belajar sebelum ni dekat sekolah untuk kita dah selesaikan masalah melibatkan lukisan berskala. So kita tengok dahulu contoh yang pertama. Contoh 1 dia kata ukuran sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat pada lukisan berskala ialah 7 cm darab 5 cm. Jika skala digunakan ialah 1 kepada 400, hitung luas sebenar bilik tersebut dalam meter persegi. So, dekat sini kita kena take note ada beberapa benda ataupun beberapa perkara yang dia mention. Pertama sekali dia dah kata ukuran sebuah bilik berbentuk segi 4 tepat pada lukisan berskala adalah 7 cm darab 5 cm. Maksudnya gambar yang dibagi kita ni adalah gambar lukisan. Yang dibagi kita ni adalah lukisan. So, sekarang ni tengok lagi. Dia kata jika skala yang digunakan ialah 1 kepada 400, hitung luas sebenar bilik dalam meter persegi. Maksudnya dekat sini kita nampak kita kena ada perubahan unit daripada cm pergi ke meter. Kemudian dia nakkan luas sebenar. Dia tak nakkan ukuran setiap satu. Dia nakkan luas sebenar bilik tersebut. So pertama sekali cara kita nak selesaikan soalan ini. Saya dah pernah tunjuk sebelum ni. Kalau kita jumpa soalan macam ni, kalau kamu tengok kat gambar ni, cikgu siap letakkan 7 cm ni sebagai X, 5 cm ini sebagai Y. Nampak tak kenapa ada X dan Y? X dan Y ini mewakili dia punya ukuran sebenar. Ukuran sebenar dia yang kita nak cari. So nak cari ukuran sebenar, maksudnya dekat sini kita cari dulu ukuran bagi setiap satu sisi ni, baru kita boleh cari luas sebenar bilik tersebut. Kita tak boleh terus darabkan cari luas, kemudian daripada luas tu kita tukarkan kepada skala, tu tak boleh. Kita tak boleh buat macam tu. Kita kena tukarkan setiap ukuran ke dalam skala dahulu. So cara nak tukarkan, kita buat dulu untuk X. So untuk X kita akan cari skala diberi adalah 1 kepada 400. So teruskan 1 kepada 400 sama dengan ini adalah yang kita nak cari, ini adalah ukuran sebenar. So lukisan yang diberi adalah 7. So 7 perkan dengan X. Kemudian nak cari permudahkan, kita akan darab silang. So darab silang di sini X darab 1 tinggal X. 400 darab 7 akan dapat 2800 cm. Ingat yang kita dapat ini adalah sentimeter. So soalan dia nak dalam meter. So kita tukar siap-siap X ini dalam meter. So 2800 cm bagi dengan 100, kita akan dapat 28 meter. So kita dah settle untuk X. So X ni kat sini kita dah tahu adalah 28 meter. So kita cari pula untuk Y. So untuk Y buat benda yang sama. 1 kepada 400 sama dengan 5 perkan dengan Y. Kemudian darab silang. Di sini kita akan dapat Y. 400 darab 5 kita akan dapat 2000 cm. Tukarkan ke dalam meter, kita akan dapat 2000 bagi 100 akan dapat 20 meter. So dekat sini kita dah dapat 20 meter. Dah dapat 20 meter, 28 meter. Barulah kita boleh cari luas sebenar. So nak cari luas sebenar, gunakan je lah formula luas segi 4 tepat, panjang darab lebar. So panjang dia adalah 5 ni kita ambil ukuran sebenar 20 meter. Darabkan dengan 28 meter. So kita akan dapat jawapan dia adalah sebanyak
560 meter persegi. Dah. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, untuk contoh kedua, dia bagi kat sini. Suatu poligon sekata dengan sudut perluaran 36 darjah dilukis semula dengan menggunakan skala 1/5. Okey. Okey, poligon sekata sudut perluaran 36 darjah dilukis semula menggunakan skala 1/5. Dia kata dilukis semula. Maksudnya yang kita akan dapat ni adalah lukisan, bukannya objek. Okey, jika panjang sebenar sisi poligon. Panjang sebenar sisi poligon ialah 10 cm. Hitung perimeter lukisan berskala poligon tersebut. Okey. So, ada banyak benda kan. Dia macam dah pening-pening tapi tenang. Okey, kita tengok dulu. Dia kata poligon sekata sudut perluaran 36 darjah. Okey. So, dia lukis poligon tersebut ke dalam bentuk lukisan gunakan skala 1/5. Okey, dan dia kata kalaulah lukisan, kalaulah objek sebenar iaitu poligon sebenar itu sisinya 10 cm. So dia nak tanya berapa pula perimeter poligon tersebut bila dia dah tukarkan ke dalam bentuk lukisan. Okey, itu konsep dia. Okey, sekarang ni kita nak tahu berapa sisi. Sebab kita nak tahu jenis poligon apa. Kita nak cari perimeter, kita kena tahu dulu berapa sisi poligon tu ada. So untuk cari berapa sisi yang dia ada, dia tak ada mention kat sini berapa sisi. Dia cuma mention sudut perluaran 36 darjah. So untuk cari dia, kamu kena berpatah balik ke dalam tingkatan 2 bab form 4, bab tingkatan 2 bab 4. Okey, iaitu poligon, yang mana dalam salah satu formula yang kamu belajar poligon, dia dah bagi formulanya iaitu bilangan sisi ataupun N adalah sama dengan 360 darjah bagi dengan sudut perluaran. So, daripada menggunakan formula ini, kita boleh cari berapa bilangan sisi. So, mulakan kita punya kerja dengan benda yang kita dah tahu dulu, iaitu kita cari dahulu kita punya bilangan sisi. So, bilangan sisi ataupun N kita carilah. Okay, 360 darjah bahagikan dengan, okay, sini dia kata 36 darjah. So, bahagikan dengan 36 darjah. So, kita ada 10 sisi. Maksudnya, poligon kita ni adalah dekagon 10 sisi. Tak payah pening-pening. Ini cikgu dah lukis kat tepi ni. Ini adalah 10 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sisi. So, inilah yang kita panggil sebagai dekagon. Okay. So, sekarang ni, okay, kita dah settle satu masalah. Lepas tu dia kata, jika panjang sebenar sisi poligon sekata ialah 10 cm, hitung perimeter lukisan berskala poligon sekata itu jika dia dilukis pada skala 1/5. Okey, sekarang kita dah tahu. Dia kata ni adalah objek. Kita anggap ini adalah objek kita. Okey, objek kita dia kata panjang sisi dia adalah 10 cm. So, bila dia kata poligon sekata, maksudnya setiap satu ni adalah 10 cm, 10, 10, 10. Samalah setiap satu ni semua 10 cm. Okey. So, sekarang ni kalau kita nak cari perimeter, senang kita tambahkan dahulu. Tetapi kita kena ingat, dia nakkan perimeter lukisan, dia tak nakkan perimeter objek. So, perkara pertama yang kita kena buat, kita kena tukarkan dahulu 10 cm ini ke dalam bentuk skala ataupun ukuran lukisan. So, caranya adalah, okey, kita anggap yang kita nak cari sekarang ni, kita nak tukarkan ke dalam bentuk lukisan adalah kita nak jadikan dia sebagai X. Okey, so kita nak cari ukuran lukisan dia. Okey, so kita gunakan 1/5 sama dengan, okey, sekarang ni 10 cm ni adalah objek, X adalah lukisan. So terbalikkanlah, X perkan dengan 10. Okey, benda yang sama darab silang. So darab silang di sini kita akan dapat 5 darab X akan dapat 5X, 10 darab 1 akan dapat 10. So X kita akan dapat 10 bahagi 5 akan dapat 2 cm. Okey, dah settle. Dah dapat dah untuk X ni adalah 2 cm. So dah dapat ukuran untuk lukisan, barulah kita boleh cari perimeter lukisan. Okay, so perimeter lukisan kita akan ambil 2 cm ni. Okay, ada berapa sisi? 10 sisi. So darabkan dengan 10, kita akan dapat 20 cm. Senang.
Kalau kamu nak tambahkan setiap pun boleh, sebab mesti kamu cakap, cikgu perimeter bukan tambah ke? Boleh, tambahkan je lah 10 kali. 2 tambah 2 tambah 2 sampai 10 kali. Boleh, sebab ada 10 sisi. Tapi kalau cikgu darabkan dengan 10 terus pun boleh, sebab dia adalah poligon sekata. Sama je semua saiz dia. So, kalau cikgu darab pun sama je dapatnya 20 cm. Okay. So, itu adalah untuk contoh yang kedua. Okay, so kita tengok pula contoh yang ketiga. Sepatutnya ketiga ni. Okay. Dia bagi dekat sini, raja di bawah menunjukkan segitiga P yang merupakan lukisan berskala bagi segitiga Q dengan skala 1/n. Hitung nilai N. Okay. So dekat sini dia kata dia suruh hitung nilai N. Okay. So, dia kata P ini adalah lukisan. So, kita label dulu ini adalah lukisan, ini adalah objek. Okay. Macam tadi, contoh yang pertama tadi, kita nak cari, contoh pertama dan contoh kedua tadi, contoh kedua tadi kita nak cari perimeter. Kita kena tukarkan dahulu setiap ukuran sisi dia tu ke dalam bentuk skala. Okay, benda yang sama. Sekarang dia bagi kita luas, kita nak cari skala. Kita kena cari dahulu ukuran bagi setiap sisi segitiga ini. Okay. Sebelum tu, kita tengok dulu. Untuk segitiga, diberi luas. Luas segitiga adalah sama dengan 1/2 darab dengan tinggi darab dengan tapak. Tapi kalau kita tengok lukisan dia dan juga objek dekat sini, diberi untuk P ni, tinggi dan juga tapak dia sama panjang. Sama juga dengan untuk objek sebenar. Panjang dia punya tinggi dengan dia punya tapak sama panjang. Cuma dia kecil sikit lah berbanding lukisan dia. Okay. So, cara dia senang. Kalau dah nilainya sama, so kita boleh tak cikgu akan letakkan dekat sini sebagai A. Sebabkan dia dah panjang sama, so sini pun jadi A. So, daripada formula luas segitiga ni, cikgu boleh ubah dia jadi 1/2 darab A darab A. Okay, sebab tinggi dia A, tapak dia pun A. Sekarang ni, A darab A, kalau dalam algebra, A darab A akan dapat 1/2 A kuasa 2. Okay. So, daripada formula ini, cikgu akan ubah dia supaya kita boleh cari dapat dengan nilai A ini. So, kita cari dahulu untuk lukisan kita. So, untuk lukisan, kita nak cari A ni kan, fokus kita A. So, kita akan ambil dahulu luas dia. Formula dia kita ambil 1/2 A kuasa 2, sama dengan, luas dia adalah 112.5. Macam biasa, 1/2 A kuasa 2 ni, kalau kita gabungkan, dia akan dapat A kuasa 2/2. Sama dengan 112.5. Lepas tu, nak dapatkan A, kita ada 2 dekat sini, kita kena bawa pergi ke sini. Dia akan dapat darab. So, bila 112.5 darab dengan 2, kita akan dapat 225 cm. So, A kuasa 2 sama dengan 225. So, nak dapatkan A, kita kena hilangkan kuasa 2 dengan cara punca kuasakan 225, kita akan dapat nilai dia adalah 15 cm. So, kita dah dapat dah. Kat sini 15, kat sini pun 15. Dua-dua ni 15. Kat sini 15, sini pun 15. Dah dapat 15. So itu dah settle untuk lukisan. So sekarang kita buat pula untuk objek. Kita tak boleh letak A sebab kat sini kita dah cari A. So kita boleh letakkan ini sebagai B darab B. So daripada situ untuk objek pula, baru kita boleh ubah dia. Takkan dapat, kita nak carikan B ni kan. So 1/2 darab B kuasa 2 sama dengan, ambil luas objek 4.5. Kemudian buat order yang sama, B kuasa 2 bahagi 2 sama dengan 4.5. Kemudian 2 ini darabkan ke sebelah sini akan dapat 9. So, B kuasa 2 darab 9. So, B kita sini akan jadi punca kuasa, buang kuasa 2 di sini akan dapat 3. So, kita dah dapat untuk lukisan, kita dah dapat 15. Untuk
objek kita dah dapat 3. So, boleh tak kita cari skala dia? Sebab soalan dia nakkan hitung skala dalam bentuk 1 kepada n. Dia nakkan nilai n ni berapa. So, cara dia mudah sahaja. Okay, apa yang kamu kena buat adalah, ambil saja. Kita nak carikan nilai n kan? Nilai n. So, cara dia senang. Kita ambil saja 1 kepada n. Darab sama dengan, guna formula skala kita iaitu lukisan kepada objek. So, 15 kepada 3. So, dekat sini, kalau kamu nak selesaikan 15 bagi 3 pun boleh. Nak darab silang pun boleh. Tapi, cikgu sarankan buat darab silang je lah. Ikut kamu lah, tak kisah. So, kat sini 15 darab n akan dapat 15n. Kat sini akan dapat 3. So, n 3 bahagi dengan 15, kita akan dapat, permudahkan, dapat 1/5. So, n kita adalah 1/5. Dah settle. Ingat, kalau kamu jumpa soalan macam ni, walaupun dia bagi luas, kamu kena cari dahulu ukuran dia. Kalau macam soalan ni, dia dah bagi dah. Konsep dia, tapak dengan tinggi dia sama saiz untuk lukisan dan juga objek. So, kita boleh gunakan formula luas segitiga untuk dapatkan ukuran tinggi dan juga tapak untuk kedua-dua lukisan dan objek. Baru kita boleh tukar ke dalam bentuk skala. Itu adalah untuk contoh yang ketiga. Kita pergi kepada contoh yang terakhir, iaitu contoh yang keempat untuk topik kali ini. Iaitu tengok gambar padang ni. Gambar padang ni ataupun contoh soalan ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu. Muka surat 100. Dalam buku teks ada soalan ni, soalan nombor 5. So, sambil-sambil tengok ni boleh rujuk pada soalan tu lah. So, dia kata kat sini, Raja menunjukkan lukisan berskala bagi sebuah padang yang berbentuk segi 4 tepat. Soalannya, jika skala digunakan ialah 1 kepada 200, hitung luas sebenar padang itu dalam meter persegi. Kita tengok, kita fokus satu-satu soalan dulu. Kita tengok soalan A. Dia kata rajah ni adalah lukisan. So, ini adalah lukisan. Dia nakkan luas sebenar padang itu dalam meter persegi dan dia dah bagi dah skala adalah 1 kepada 200. Macam saya cakap, kalau nak cari luas ke perimeter ke, kita kena tukarkan dahulu setiap ukuran yang diberi ini ke dalam bentuk skala. Kalau sekarang ni soalan ni yang dibagi ini adalah ukuran lukisan, kita perlu tukarkan dahulu ke dalam bentuk ukuran sebenar. Kalau sebenar kat sini, cikgu letakkan siap-siap dah. Kalau 3 cm ni, cikgu tinggalkan sebagai X, 6 cm ni sebagai Y. So, cara biasa, macam biasa, kita tukarkan dahulu kepada ukuran sebenar. So, nak tukar pada ukuran sebenar, kita ambil dahulu untuk X dahulu. So, dia bagi skala kita 1 kepada 200. So, 1 kepada 200 sama dengan, ini adalah lukisan. So, lukisan akan berada di atas 3 perkan dengan X. Kemudian, darabkan silang seperti biasa. Kita akan dapat X kita sama dengan 600 cm. 600 cm ini adalah dalam cm lah. So, soalan dia nakkan dalam meter. So, kita tukarkan siap-siap. 600 bagi dengan 100, kita akan dapat 6 meter. Itu untuk X. Kemudian, kita cari pula untuk Y. So, untuk Y, cari pula untuk Y. So, Y kita gunakan skala yang sama. 1 kepada 200 sama dengan 6 perkan dengan Y. So, darab silang kita akan dapat Y 6,200. 6 darab 200 kita akan dapat 1,200. Tukarkan ke dalam meter akan dapat 12 meter. Dah settle yang tu. Bila dah settle yang ni, apa yang kita kena buat? Barulah kita boleh cari luas sebenar. Ini untuk soalan A. Luas sebenarnya, ambil saja 6 meter lukisan 6 meter saiz sebenar, darab dengan panjangnya 12 meter. So, kita akan dapat 72 meter persegi. Dah settle. Dah dapat 2 markah kat sini. So, itu untuk contoh A, contoh soalan A. Sekarang kita pergi kepada soalan B. Soalan B dia kata, Danny memotong rumput di padang. Memotong rumput di padang tersebut dengan kadar 400
Okay, meter persegi dalam masa 8 minit. Hitung tempoh masa dalam jam dan minit diperlukan oleh Dani untuk memotong rumput seluruh padang tersebut. Ini bukan 400 meter. Ini adalah 400 cm. 400 cm persegi dalam masa 8 minit. Hitung tempoh masa dalam jam dan minit diperlukan oleh Encik Dani untuk memotong rumput keseluruhan padang tersebut. Okay. So, caranya mudah. Okay. Untuk soalan B, okay, dia dah bagi. Dalam masa 8 minit, dia boleh potong 400 cm persegi. Okay. Sekarang ni, dalam rasa berapa minit dan jam, berapa jam dan minit, dia boleh potong untuk keseluruhan padang ni, iaitu 72 meter. Kita tukar ke dalam bentuk sentimeter, akan dapat 7,200 cm. Okay. So, berapa jam dan minit dia ambil untuk potong 7,200 meter. Kalau dalam masa 8 minit, dia boleh settlekan 400 meter. So, caranya senang. Kita boleh buat konsep nisbah dan kadaran yang kamu belajar masa tingkatan 1. Okay. Kalau 400 cm, dia boleh habiskan dalam masa 8 minit. Okay. Macam mana pula dalam untuk 7,200 meter, 7,200 cm, berapa minit yang diperlukan? So, kita letakkan dia sebagai T dekat sini. Cuba letakkan sebagai T. Berapa masa dia? Okay, so nisbah dan kadaran macam biasa kita darab silang. So, di sini kita akan tinggal dengan 400T. Okay, sini darab, sini darab. Okay, so 7,200 darab dengan 8. Kita akan dapat, kalau darab dengan 8, jawapan dia adalah 57,600. Okay. So, nak cari T. Dah ada 400 kat sini. 400 ni bawa ke sini, dia akan dapat bahagi. So, 57,600 bahagi dengan 400. Kita akan dapat T kita sama dengan 144 minit. So, yang kita dapat ni dalam bentuk minit. So, macam mana kita nak tukar ke dalam bentuk jam dan minit? Okay. Caranya mudah sahaja. Okay. Mestilah kamu akan buat, kita nak tukarkan daripada minit ke jam, kita akan bahagi dengan 60. So, nak tukarkan dalam bentuk jam dan minit, 144 bahagi dengan 60, kita akan dapat 2.4 jam. Sekarang ni, soalan dia nak dalam bentuk jam dan minit. Okay, macam mana kamu nak tukarkan minit jam kepada jam dan minit? Macam tadi, kamu buat 144 bahagi dengan 60, kamu akan dapat 2.4. Ataupun 12/5, kamu tekan kalkulator kamu akan dapat 2.4 jam. Okey, 2.4 jam ni macam mana kamu nak tukarkan adalah caranya mudah. Sekarang ini adalah dalam bentuk jam. So, kalau kamu pergi kat kalkulator kamu akan nampak di sebelah tanda negatif ini, ada tanda 1 titik dan 3 koma. So, bila kamu tekan sini, automatik kamu akan dapat jawapan kamu dalam bentuk bentuk darjah, minit dan saat. So, bila kamu dapat bentuk ni, automatik kamu akan dapat jawapan dia 2 jam 24 minit 0 saat. Ini unit darjah, ini unit minit, ini unit saat. Okey. Itulah konsep dia. So, nak tukar je lah, tekan balik. Digit macam tu. Okey. So, tak perlu susah-susah nak pening kepala. Kamu akan dapat jawapan dia 2 jam 24 minit. Kita tukarkan jawapan tadi, kita akan dapat 2 jam 24 minit. Dah settle untuk soalan ini. Okay. So, itu sahaja untuk penyelesaian masalah untuk hari ini. Dan sekian, terima kasih. Itu sahaja.